Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kita mulakan pengajian kita pada hari ini insya-Allah dengan Ummul Kitab iaitu surah Al-Fatihah. Semoga segala apa yang kita hajati, segala apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat berkat daripada Allah, diridai oleh Allah, dan juga kita ilmu ini dapat kita sematkan dalam hati, kita dapat gunakan dalam harian kita insya-Allah, ya. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyati salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين. Kuat sikit tadi. Baik. Okey, hari ini kita akan sambung pelajaran kita iaitu tentang Qalbun Salim, yang mana kitab Qalbun Salim ni sebenarnya merujuk kepada bagaimana cara untuk kita membersihkan diri kita, bukan secara jasmani tapi secara rohani kita. Jasmani, kalau kita nak bersih, kita boleh mandi, kita boleh tukar pakaian kita kan. Kalau ada najis di kulit kita, di pakaian kita, kita boleh tukar. Tapi kalau ada kekotoran, kalau ada najis dalam hati kita, dalam rohani kita, dalam roh kita, macam mana kita nak bersihkan? Ini antara proses ataupun cara-cara bagaimana nak membersihkan diri kita secara dalaman. Okay? Kita kena bersihkan diri dengan dua cara, ya, secara batin dan secara zahir. Zahir kita apa? Kita punya tangan, kaki, mulut dan sebagainya. Kita dah cover sebenarnya mata yang pertama di sini kalau kita nak lihat, kita dah cover mata, kita dah cover telinga juga, dan insya-Allah pada hari ini saya cuba untuk cover tentang bahagian lidah pula. Bahagian lidah ni kalau siapa ada buku dia, paling banyak dia punya ni halaman berapa? Saya tak ada bukunya lah, tapi boleh lihat lah ya. paling banyak berbanding dengan tujuh anggota zahir yang perlu dibersihkan, lidah paling banyak page-nya. Sebab lidah ni paling kecil tapi paling besar dia punya manfaat ataupun mudarat dia. Jadi kita kena macam lidah tak betul lah, macam gitulah. Okay, kita sambung insya-Allah. Kalau ada siapa-siapa ada soalan, boleh tanya saya lah. Okey tak tu? Macam marah aja. Okey. Jangan marah. Baru mula. Sabar. Jangan marah. Okey. Bismillah, kita cuba kita mulakan pada hari ini insya-Allah. Okey, kebaikan lidah. Apa itu kebaikan lidah? Ada banyak kebaikan lidah yang kita boleh ambil tahu kalau kamu lihat di sini saya letak dalam bahasa Arabnya. Saghir jismi, kabir ismi. Apa maksudnya? Siapa yang pernah kuliah pondok boleh mesti tahu punya. Saghir kecil. Dalam bahasa Arab kecil. Saghir itu kecil. Kabir itu besar. Kabair besar. Dosa-dosa besar kan? Saghir itu maksudnya kecil dalam bahasa Arab. Saghir jismi. Jismi itu apa? Jisim. Bentuk badan lah ataupun jisim lah. Okay? Kabir besar. Ismi. Ismi itu apa? Ismi bukan kecil. Saghir kecil. So dia berangin-angin pula. Saghir jismi, kabir ismi. Kecil jasadnya tapi besar mudarat dia.
Siapa ketuk tu? Silakan. Okey. Jadi lidah ni dalam perkataan bahasa Arab, lidah ni pepatah Arab mengatakan dia merupakan bentuk yang kecil tapi dia boleh mendatangkan mudarat yang besar kalau tak dijaga dengan betul-betul. Lidah ada banyak manfaat tapi ada banyak juga mudarat. Apa mudarat dia, apa manfaat dia, nanti kita akan sama-sama semak. Kebaikan lidah antaranya kita dapat mencari rezeki. Akad jual beli. Kalau kita jual air, kita jual apa, kita cakap saya jual ya, saya beli gitu. Kalau saya jual, orang tu tak cakap apa, dia beli, dia main ambil je, sah tak? Kalau konteks sekarang boleh lah kan. Kalau gitu, kalau kita beli online kat Shopee, macam mana nak cakap saya jual ya, saya beli, tak boleh gitu kan. Jadi kalau konteks sekarang, akad jual beli tu memang ada perbezaan. Tapi kalau zaman dahulu memang disyariatkan, disuruh untuk kita mengucapkan saya jual ya, saya beli. Itu dia punya akad dia. Maksudnya nak tahu kalau kita nak beli atau kita nak menjual perkara tersebut. Kita menggunakan mulut kita menggunakan lidah kita dan sebagainya. Yang kedua, kebaikan lidah kita dapat membaca Al-Quran kan, kita dapat membaca hadis, kita dapat membaca selawat, kita dapat membaca zikir, ratib dan sebagainya. Perkara-perkara yang baik itu dianjurkan untuk kita lakukannya. Yang ketiga, bercakap perkara yang benar, mempertahankan keadilan. Antara kebaikan lidah, kita dapat bercakap dengan yang benar. Maksudnya kalau kita tahu ada perkara yang tak elok yang dibicarakan, kita mampu untuk mengawalnya, kita mampu untuk menjawabnya dengan lidah kita. Tak apa, memang tak apalah nak. Tak apa, sama saya okey. Antara yang tadi pertama mencari rezeki tu apa, macam sekarang lah kita mengajar kan. Kalau saya mengajar, saya diam, okeylah, sadaqallahul azim lah, macam gitu je. Dah habislah. Sebab apa? Sebab tak boleh cakap. Maksudnya boleh cakap, tapi ada perkara-perkara yang tak boleh cakap lah. Maksudnya kalau cakap tu untuk memudaratkan orang, menzalimi orang, tak boleh, diharamkan. Tapi kalau kita cakap untuk memberi manfaat kepada orang, untuk kita menyebarkan dakwah, untuk menyampaikan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis, diperbolehkan, disunnahkan sebenarnya. Sebab Nabi pun menyebarkan dakwahnya melalui lisan kan. Macam itulah. Saya pergi next. Yang keempat, melalui lidah kita dapat menjauhi kemudaratan. Perkara yang tidak elok. Contohnya, macam kalau kita tahu orang tu nak cakap benda yang tak betul tentang diri kita, kita perlu untuk pertahankan hak kita, kita perlu pertahankan maruah kita. Guna lidah lah. Guna lidah. Yang kelima. Tadi keempat. Kelima. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Kita dapat melakukan lidah kita dapat cegah orang melakukan maksiat, kita dapat menyuruh orang, memanggil orang untuk melakukan perkara yang ma'ruf, yang diperbaiki, yang bagus. Dan yang akhir sekali, menyatukan ataupun mendamaikan hubungan antara orang lain. Saya letak star kat situ sebab ada benda nak share. Antara perkara yang kita boleh lakukan dalam tujuan kita, dia bukan berbohong lah. Maksudnya antara perkara yang kita boleh play with the words untuk mendamaikan hubungan orang lain, diperbolehkan. Ada 3 perkara, ada 3 situasi yang mana kita dibolehkan untuk berbohong. Tapi dalam Islam tak ada istilah bohong sunat, tak ada. Bohong sunat. So dia bohong tu dah lah haram kan. So mana boleh haram jadi sunat? Tidak boleh. Jadi dalam hadis Nabi yang mengatakan ada 3 situasi yang mana ianya tidak disebut berbohong. Saya tak suka gunakan perkataan bohong sebab bohong tu is a negative punya words. Jadi saya gunakan perkataan ini. Ada 3 situasi yang mana ianya ataupun orang itu tidak dikira berbohong. Kalau pertama dalam peperangan. Dalam peperangan orang suruh, macam example kita ingat tak kisah tentang Ammar bin Yasir? Yang mana beliau dipaksa kan oleh kaum musyrikin untuk murtad.
Kata, siapakah Tuhan kamu? Siapakah Tuhan kamu? Siapa yang jawab Allah SWT akan diseksa kan? Tapi Ammar time tu dia tidak mengucapkan Tuhan lah sebagai Allah itu, tapi dia ucap perkara lain. Jadi itu untuk menyelamatkan nyawa dia, itu boleh. Dalam situasi genting macam itu boleh, sebab dia melibatkan nyawa. Tidak boleh suka-suka bohong. Kalau dalam peperangan macam itu boleh. Example. Yang kedua, untuk mendamaikan dua orang yang sedang bergaduh. Contohnya, A dengan B gaduh. Kita sebagai orang tengah, kita boleh cakap benda yang baik untuk kedua-duanya. Contoh, saya beri kat A. A, tahu tak? B cakap, kamu ni baiklah orangnya, kamu ni cantik sebenarnya. Macam gitu. Untuk merapatkan, untuk menyatukan kembali persahabatan tersebut. Itu boleh. Lepas tu dia kata dekat B pula. B, tahu tak? A cakap, A kirim salam. Dia kata dah lama tak jumpa awak. Macam gitu. Walaupun awak gaduh dengan dia, awak pasang muka dengan dia pun, dia tetap ingat awak. Contoh macam gitu. Itu diperbolehkan. Maksudnya kalau kita tahu yang orang tu berkawan, tapi dia dah lama tak kawan atas sebab tertentu, kita diperbolehkan untuk cakap macam itu agar kedua-dua hati mereka menjadi damai. Sebab kita kan kalau boleh dalam Islam tak boleh bergaduh kan. Lama sangat tak boleh terlalu gaduh lama sangat. Tak digalakkan. 3 hari 3 hari boleh. Kira 3 hari tu memang all out lah gaduh Taklah, maksudnya 3 hari tu tempoh yang diberikan supaya kita dapat damaikan antara kita. Macam gitu. Sebab tu kalau siapa yang na'udzubillah lah, kalau kita ada kawan yang sedang bergaduh, kalau boleh jangan kita be the first person to minta maaf. Walaupun bukan kita yang salah. Contohlah. Tak apalah, sebab kita nak jaga hubungan kita. Saya? Macam gitulah. Betul. Minta maaf. Walaupun kita tak salah, tapi sebab dia merasakan kita salah. Di sini kita kena bijak bermain dengan perkataan, bijak dengan diri sendiri, bijak dengan hati. Kita tahu kita tak salah. Tapi dia rasa kita salah. Kan? Tapi tak apalah, it's okay. It's okay to lower down our own ego untuk minta maaf. Kan? Apa yang awak akan lose? Will you lose your maruah? Tidak kan? You tak akan lose apa-apa pun. Tapi kalau you tak minta maaf, you pun besarkan you punya ego. Example na'udzubillah. You akan lose your friend lah. Macam itu. Kalau kita minta maaf dia buat bodoh, tak apa, it's okay. You have maaf kata? Ya. Okay. Saya jaga anak sudah besar tadi. Tapi dia yang salah, dia yang marah-marah ke saya diam lah. Tapi dia langsung diam maki-maki ke saya. Tapi saya diam lah, tak mau cakap begitu. Maksudnya pemanjikan ke? Ya. Majikan marah. Bukan, anaknya. Anaknya marah kamu? Sebab anaknya jaga marah-marah. Saya kan jaga anak, sudah besar. Dia kan punya hati senangnya marah-marah itu. Jadi saya biarkan aja lah. Tapi hatinya keras. Saya udah selalu maaf, tapi dia makin menjadi. Dia makin menjadi. Dia besarkan diri. Ya, tapi dia marah itu kepada kamu ke atau memang dia marah sebab situasi kamu ada di dalam situ? Dia ada masalah sendiri, tapi saya kamu menjadi punching bag. Kesiannya kamu. Yalah. Anaknya. Tapi majikan tahu tak anak dia macam itu? Kira anaknya yang macam macam biasanya kita nak buat macam mana kan, sebab kita
kita tak salah, tapi orang marah-marah kita pula kan. Apa yang kita boleh buat, antara perkara yang kita boleh lakukan untuk melembutkan hati orang, kita baca doa. Baca doa daripada surah Toha ayat 1 sampai 5. Baca dan kita doakan untuk dia lah. Tapi dia bukan Islam Islam. Lagi kena doa. Lagi kena doa untuk dia. Orang Islam. Tak apa. Kita tak payah cakap pasal dia umrah ke ataupun haji dah, tak apa. Itu dia punya kebaikan yang lain lah. Okay? Kita tak mau kaitkan. Tapi mungkin dia ada masalah sendiri yang kita tak tahu. Mungkin dia luahkan kepada kamu. Jadi cara dia tu tak betul lah. Dia lash at you. Dia vent at you. Which is wrong lah. Tak sepatutnya gitu. Lagipun kamu kan bukan sebaya dengan dia. Kamu lagi kan, lagi patutnya dia anggap kamu sebagai ibu gitu kan. Ya, insyaAllah. Tak apalah, kita doakan saja untuk dia. Kalau boleh, kita antara amalan yang kita boleh lakukan, baca surah Toha ayat 1 sampai 5, ataupun kamu baca Ya Latif. Zikir Ya Latif, sebut nama dia. Hitungannya tak pasti. Tapi baca Ya Latif je. Zikir Ya Latif je. Ya Latif. Dan awak boleh sambung dengan doa lah. Ya Allah, kau lembutkan hati, nama dia. Sebut nama dia. Supaya tak marah-marah, supaya lembut hatinya dengan aku, tidak menunjukkan rasa jelek ke apa yang gitu semua. Sebab dia akan terikut lah. Adakah sebab dia, maaf kata, dia memandang ibu sebagai pembantu rumah? Tak, bukan. Tak, maksudnya gini tau. Sebab ada orang dia berpendapat, alah kamu kan, maaf, ni bukan saya punya hati orang punya pengalaman. Alah kamu kan pembantu rumah, kamu kan pekerja, kamu kan helper je. Kamu just telan lah apa yang nak kena ni. Macam gitu kononnya. Tapi saya harapkan tidak macam gitulah. Sebab kita pun manusia kan, kita pun punya hati dan perasaan gitu. Baik saya sepatutnya lebih menjaga, lebih hormat kan. Tapi insya-Allah tak apa, kita doakan sama-sama untuk keluarganya lah, insya-Allah. Okey. Tadi apa yang pertama? Dibolehkan untuk bercakap yang tidak benar, bukan bohong. That's why I say I don't want to use bohong, sebab nanti macam gini. Okay? Dibolehkan. Ada 3 situasi yang diperbolehkan untuk kita bercakap yang tidak benar. Okay? Walaupun sama istilah dia bohong, tapi saya gunakan tidak benar. Okay? Satu, bila kita dalam peperangan. Kita kalau kita punya nyawa kita dalam bahaya, kita dibolehkan untuk cakap benda yang tak betul. Boleh. Yang kedua, untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bergaduh. Boleh. Yang ketiga apa? Yang mana sekiranya suami atau isteri sedang gaduh, ataupun conversation antara suami dan isteri dibolehkan. Contohnya, isteri cakap dengan suami, abang, bagi abang contoh, Mas, Mas, aku ini sudah gemuk ya? Macam gitu. Contoh gitu. Jadi suami pun garuk kepala. Nak kata ya, takut kena marah kan? Nak kata tak, macam bohong kan? Jadi apa dalam situasi ni macam mana? Situasi ni diperbolehkan untuk suami cakap tak gemuk, cantik lagi. Tapi kalau weighing scale dah tak tahulah dah berapa. Maksudnya diperbolehkan sebab untuk menceriakan isteri, untuk mengikatkan kasih sayang isteri dengan suami, boleh. Tapi kalau cakap benda yang, tapi kena cakap benda yang reality lah. Kalau memang contohnya, okay lah, antara contoh lain, kalau isteri masakkan untuk suami tak sedap, kononnya tak sedap,
Suami cakap sedap tapi dah mudarat dah sampai buih-buih dah dia punya mulut sebab mungkin letak apa benda itu nak kena tengok situasi. Ada benda boleh cakap, ada benda kena bilang. Itu itu kena tengok situasi lah, okey. Antara lain yang saya pernah baca, kalau misalkan bohong dengan majikan. Alamak, recorded tau ini. Kualinya tak halal. Terus kadang dia tanya kamu dah makan sudah padahal saya tak makan. Oh, dengan masakan dia. Oh, Saya boleh. makan tapi itu kuali kan Tapi kamu tak beli kuali yang separate Saya beli sendiri tapi kadang kalau masak bandnya kan. Dia suruh makan kalau gitu dia bolehkanlah sebab nak menjaga hati dia boleh. Tapi dia should understand lah sebab you tak makan makanan dia kan. Tapi kalau dah hari-hari tanya, dan nak cakap macam mana kan? Okay, tak apa, cakap ada makan. Tapi itu yang kita kena faham lah Ada 3 situation yang mana kita dibolehkan untuk cakap yang tak betul. Okay? Sebab untuk menjaga hati orang, untuk mendamaikan hati orang, dan juga sebab kalau kita punya nyawa dalam bahaya. Okay, macam tadi suami isteri kan, kalau isteri tanya benda yang macam itu, suami boleh cakap benda yang tak betul lah, tapi kena tengok realiti lah. Okay. Contoh lagi, kalau for example isteri minta isteri minta suami nak duit. Okay, maksudnya macam isteri nak beli bahan-bahan dapur ke apa, suami belum kasih nafkah. Okay, isteri perlu untuk minta, kena minta, sebab kalau tak minta nanti jatuh jadi dosa untuk suami sebab suami tak keluarkan nafkah. Jadi suami cakap dengan isteri, tak ada duit belum bagi gaji, padahal dah gaji. Itu tak boleh. Itu bukan bohong, itu bukan perkara yang dalam this situation, bukan. Faham kan? Itu bohong nyata lah. Tak boleh cakap macam itu. Okay? Sebab suami kena kasih nafkah dekat isteri. Itu bukan bohong yang diperbolehkan. Yang boleh yang tadi 3. Dalam peperangan, sekiranya nyawa kita terancam. Yang kedua, untuk mendamaikan orang yang bergaduh. Okay? Cakap benda yang baik-baik diperbolehkan. Walaupun dia tak cakap baik pun. Contohnya, Ibu Boni cakap dengan saya. Okay? Yang orang lain cakap, Ustazah, ini. Tapi saya tak pernah tak dengar pun apa dia kata. Tapi niat ibu untuk mendamaikan saya dengan orang tu, itu boleh. Tapi jangan over lah. Jangan over. Maksudnya jangan cakap benda yang confirm dia tak akan cakap dengan saya. Jangan cakap benda yang luar daripada realiti. Tak boleh gitu. Cakap benda yang biasa-biasa boleh. Untuk mendamaikan boleh. Suami isteri pun gitu. Kalau suami tanya, isteri pun tanya, benda yang kita rasa boleh mengikatkan kasih sayang, boleh. Kalau dia menyebabkan perceraian, tu tak boleh. Tak boleh So kena hati-hati. Hati-hati dengan lidah kita. Okey, Kalam Aulia Yahya bin Muaz Al-Razi menasihatkan, hendaklah kamu mempunyai 3 sikap terhadap sesama mukmin. Yang pertama, jika kamu tidak mampu memberikannya manfaat, maka jangan kamu memberikannya susah. Kalau tak dapat memberikan manfaat, jangan kita susah-susahkan orang tu. Okey? Yang kedua, jika kamu tidak mampu menggembirakannya, jangan kamu menyedihkan dia. Kalau tak suka orang tu, sudah. Jangan kacau dia. Dia pun tak suka kita, sudah. Jangan kacau dia. Jangan tak suka, kita buat dia lagi makin teruk pula. Kita lagi happy pula sebab dia nangis. Dia tak gembira. Tak boleh gitu. Itu bukan sifat orang mukmin yang baik Kalau kita ada that kind of feeling inside our heart, it's not a good feeling. Kita suka melihat kejatuhan orang lain. Kita suka melihat kesedihan orang lain. Kita suka melihat orang lain menangis disebabkan kita. Kita rasa dia nangis sebab kita kacau dia, paling hebatlah kita. Tak boleh. Itu bukan mukmin yang sejati. Ya. Yang ketiga, jika kamu belum mampu memujinya, janganlah kita mencelanya. Contohnya, dia buat perkara yang baik, tapi kita panas hati. Ini bukan tadi bukan ibu Dia buat benda yang baik, tapi kita panas hati. Kalau tak nak puji dia, jangan cela dia. Kita nampak,
Okey, dia derma 10,000 dekat masjid. Alhamdulillah. Kita tak nak puji boleh. Alhamdulillah, bagusnya kamu. Itu sebaiknya lah kan, kita memuji dia, kita menggalakkan dia buat perkara baik. Kalau kita tak mampu puji dia, jangan kita cela dia pula. Alah, 10,000 ni entah-entah duit haram. Jangan macam gitu. Tak boleh macam gitu. Kalau tak mampu memuji dia, jangan mencela dia. Itu fitnah kalau kita cakap macam gitu. Entah-entah duit haram, entah-entah duit main kasino, tak boleh. Okey, itu semua perkara-perkara yang tak baik. Okey, jangan cakap macam gitu. Okey, seterusnya hadis Nabi an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, qala qultu ya Rasulullah, ayyul muslimin afdal? Qala man salimal muslimu min lisani wa yadihi. Okey, ayyu muslim afdal? Wahai Rasulullah, orang Islam yang bagaimanakah yang paling utama, yang paling afdal? Apa Rasulullah kata? Rasulullah kata, man salimal muslimun, minal lisanihi wa yadihi. Orang mukmin yang mana mereka selamat daripada lisan dan tangannya. Maksudnya orang ini dia tidak menzalimi melalui lisan dan tangannya. So bila orang dekat dengan dia, orang tak dapat mudarat, orang dapat manfaat. Jadi hati-hati, kita bila orang dekat dengan kita, orang tu dapat mudarat ke manfaat. Kalau orang tu lebih dapat mudarat daripada manfaat, takut-takut kita ni bukan muslim yang afdal, takut kita bukan mukmin yang sejati. Hati-hati. Ya, kalau kita banyak tolong orang, banyak memberikan pertolongan pada orang, itu disunahkan, baguslah, sebab kita perlu untuk menggunakan tangan kita dan lisan kita untuk bantu orang. Tapi kalau kita gunakan lidah kita, tangan kita untuk mudaratkan orang lain, cakap orang macam-macam, kita pukul orang, kita zalim orang. Sekarang tak payah pukul orang pun, kita boleh buat fitnah dekat social media. Kan? Kita letak dekat sini, dekat Instagram, kita kata dia ni, aku nampak dia ni macam ni tau. Macam itu contohnya. Hanya dengan kita gunakan tangan kita, dah habis dah. Semua pahala kita habis. Okay? Hati-hati, jadi orang kena jaga lisan dan jaga tangan kita. Okay. Kalau yang menyindir, itu macam mana sindiran dia tu? Sindir macam mana? Kita nak kena tengok. Sayyidina Ali mengatakan, orang yang betul-betul ikhlas, kalau kita buat dakwah ke, kalau kita buat perkara baik, dia tidak akan peduli dengan apa yang orang puji dia, dengan apa yang orang caci dia. Contoh, kita solat. Kita solat, niat kita solat sebab kita nak perbaiki solat kita lah contohnya. So kalau orang nampak kita solat, orang akan kata, bagusnya dia solat sunat, bagusnya gitu. Dia tak akan terasa hebatnya pun dia. Kalau orang kata, adik ni solat ni tunjuk-tunjuk je, ni riak ni, contohnya. Kat rumah tak solat agaknya, kat sini je solat, contoh. Dia tak akan terkesan pun. It's okay, apa nak cakap lah. Sebab ini ibadah aku untuk Allah, bukan untuk manusia. So orang tengok ke, tak tengok ke, tak kisah. Sebab ibadah dia untuk Allah SWT. Macam itu. Okay. Pasal sindir tu nanti kita get back. Okay. Antara kalam awliya yang lain, Sayyidina Abdullah Al-Mubarak berkata, jagalah lidahmu, kerana sesungguhnya lidah sangat cepat membunuh seseorang. Lidah adalah utusan hati yang menunjukkan kadar akal seseorang. The more we speak, the more flaws people will notice. Okay, lidah itu, menurut Habib Omar bin Hafiz mengatakan, lidah itu adalah gambaran hati kita. Lisan kita, perkataan kita adalah gambaran hati kita, cerminan hati kita. Kalau kita cakap benda yang baik, menunjukkan hati kita hati yang baik. Kalau kita cakap benda yang buruk-buruk, maaf kata, kita mencela orang, kita caci maki orang, kita menggunakan perkataan yang tak baik, menunjukkan hati kita hati yang buruk, hati yang tak baik. Okay, so perhatikan, you have to reflect yourself kat rumah nanti. Okay, apa yang aku cakap ni benda yang baik tak? Kalau baik, maka baiklah hati aku.
Kalau apa yang aku cakap buat orang susah hati, buat orang merajuk, buat orang marah, hati-hati sebab kita takut tergolong daripada orang-orang yang menggunakan lidahnya untuk perkara yang tak baik. Okay? Hati-hati sebab lidah tu dia connect to your heart. What you speak to people is a reflection about you. When you talk bad about people, orang akan nampak yes benda tu buruk, tapi orang akan nampak dia lah yang buruk sebab dia cakap pasal orang. You cakap pasal orang tengok you tau. Orang tak tengok orang lain, orang tengok you. The more you cakap pasal orang, the more orang akan tengok you. So jangan cakap pasal orang. Okay? Dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okay, di dalam topik silence is golden. Kenapa silence tu golden? Sebab Nabi pernah berkata, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmuth. Okay, au liyasmuth. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhirah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik, falyakul khairan. Maksudnya berkatalah dengan baik, au liyasmuth. Hendaklah dia berdiam diri. Okay, dalam surah Al-Ahzab, Az-Zumar ke Al-Ahzab, saya lupa. Okay, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Okay, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah. Wa yaqulu qawlan sadida. Dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Ini bukan yang saya cakap ni lain, ni surah yang lain. Wa qalu qawlan sadida. Dan berkatalah perkataan yang sadid. Sadidah tu yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ittaqullah wa yaqulu qawlan sadida. Okey, berkatalah beriman kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, takwalah kamu kepada Allah dan berkata benarlah, okey, dengan perkataan kamu. Ini menunjukkan orang yang berkata benar adalah mereka yang bertakwa kepada Allah. Kalau kamu cakap benda yang tak benar, kamu bohong, kamu sebarkan fitnah, kamu cakap benda yang tak betul, bermakna keimanan kamu akan diragui, diperagui. Sebab kalau orang yang benar, dia mesti cakap. Kalau orang yang cakap benar, mesti dia beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah mesti cakap benar. Kalau dia cakap tak betul, dia keimanannya pada Allah akan diragui. Sebab tu, untuk jadi ahli hadis sekalipun, dia kena cakap antara perkara untuk menyampaikan hadis, untuk menjadi ulama hadis, untuk menjadi orang yang menyampaikan periwayat hadis pun hati-hati. Kena hati-hati. Mereka akan sangat menjaga, dia akan lihat periwayat dia. Adakah periwayat ini dia cakap dia boleh dipercaya ke tidak? Macam gitu. Sampai gitu sekali nak menjaga hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Next one, ibadah yang paling afdal ialah diam dan menunggu jalan keluar. Ini daripada Sayyidina Ali. Kalau kita dalam situasi yang agak genting lah, macam tadi ibu tadi, ada situasi yang macam orang marah-marah ke apa, kita ibadah yang paling afdal ialah kita diam dan menunggu jalan keluar. Diam tu bukan diam tak ada usaha tau. Diam dengan usaha. Kita berdoa kepada Allah, kita berzikir kepada Allah, kita minta ampun untuk adiknya tadi lah, majikannya tadi, kita mintakan ampun untuk Allah. Kita minta dia supaya diampunkan oleh Allah. Mana tahu insya-Allah Allah akan tunjukkan jalan keluar. Sebab kalau kita doakan untuk orang lain, nanti malaikat akan mendoakan untuk kita juga. Sama. Okey. Sayyidina Malik ibn Dinar mengatakan, apabila kamu merasakan hatimu keras, badanmu lemah, rezekimu seakan tertahan, maka ketahuilah engkau telah berkata-kata yang tidak memberi manfaat padamu. Ini antara perkara yang ulama-ulama sangat menjaga. Kalau kita rasa hati kita keras, kita punya badan lemah, rezeki pun asyik, ada tak ada, itu bermaksud kita dah cakap benda yang tak baik. Itu bermaksud kita dah sampaikan benda-benda yang tak bermanfaat. The more we talk, the more salah kita nampak sebenarnya. So that's why ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf, dia lebih suka mendiamkan diri. Kalau benda tak ada kena-mengena dengan dia diam. Dia akan diam. Kecuali orang tanya dia lah,
Kalau orang tanya dia diam pun tak boleh juga. Kalau orang tanya kita kena jawab. Kalau orang tak tanya dia tak akan sibuk-sibuk lah, maksudnya gitu. Jangan kita cakap perkara yang tak ada kena mengena kita. Itu dia punya tertib dia lah, itu adab dia. Okay, adab kita bermuamalah dengan orang. Kalau orang tanya kita soalan, kita jawab. Kalau tak tanya, jangan sibuk-sibuk lah, maksudnya. Tak ada manfaat untuk kita cakap lebih-lebih. Lebih banyak cakap kita, lebih salah banyak sebenarnya. Kecuali kalau kita ni ahli dengan dalam apa yang kita cakapkan lah. Kalau kita ni guru, kita ni ustazah, kalau kita ni guru Quran, kita kalau nak kena betulkan murid-murid, kita kena cakap lah kan. Kalau murid salah pun kita diam pun tak boleh juga. Macam gitu. Okay, next lah. Ni banyak ni nak cakap, nak kena kupas, insyaAllah. Okay, yang pertama, antara perkara yang kita jangan buat, okay, cara mensyukuri lidah kita adalah tidak melakukan semua ni. Okay, jangan buat. Yang pertama, berbohong ataupun berdusta. Okay, ada tiga tanda orang munafik. Hadis Nabi SAW yang bermaksud ada 3 tanda orang munafik. Kalau dia cakap, dia akan bohong. Every time cakap, every time bohong. Okay. Yang kedua, kalau dia diberikan amanah, dia khianat. Amanah. Okay. Yang ketiga, kalau dia diberi janji, dia tidak tepati. So hati-hati. Kalau kita tergolong satu ni asyik cakap bohong aja, hati-hati, sebab 1/3 kita dah masuk dalam golongan orang munafik. So orang mukmin, kita ni orang muslimat ni, kita tak bohong. Cakap jangan bohong. Kalau kita janji orang, hari ni jangan lupa ya, kita jumpa di Tarik nanti jam 3. Kononnya kita jumpa nanti lah pukul 3 kat Tarik nanti nak makan-makan. Dah janji dah. Sebulan lebih, last month kita janji dia. Kesian orang tu. Lepas tu dan kena cakap siang-siang. Jangan tinggalkan macam gitu. Macam gitu. Maksudnya kalau kita janji dia, okey, hari ni saya tak boleh datang lah. Hari lain boleh tak? Dia kata okey, boleh. Lepas tu hari lain dah masanya datang, tak boleh lah, sorry kita kena ni lah, tunda lah. Boleh tak hari lain? Okey, boleh hari lain. Dah 2 kali dah ni. Dan the third time dia buat lagi juga macam gitu. Sorry lah, tak boleh keluar lah, gini-gini. Kalau dah macam gitu, hati-hati, sebab orang yang munafik adalah orang yang dah diberikan janji, dia tidak tepati. Kalau tak boleh janji, jangan janji. Tak boleh tepati, jangan tepati. Okay? InsyaAllah boleh, insyaAllah. InsyaAllah tu maksudnya kita akan pergi tau, bukan maybe tau. Jangan salah faham InsyaAllah. Dah lama. Recorded ni. Okay, siapa yang ada hutang, ibu siapa namanya? Harap dapat bayar kalau siapa yang ada hutang. Jangan pura-pura lupa lah. Ni saya sudah cakap, ni live ni kan. Siapa yang tengok ni live ni, harap dapat bayar balik lah hutang-hutang InsyaAllah. Saya? Betul lah. Sebab kita pun malu kan, sebab orang tu yang hutang kita kan. Tapi insyaAllah saya dah cakapkan ni dekat live ni. InsyaAllah siapa yang mudah-mudahan dengar lah yang di live tu. Kalau ada yang belum bayar hutangnya, harap dapat bayar lah. Okay? Sebab perlu untuk bayar sebab kalau tak bayar, nanti jadi kita punya bermanan di akhirat. Kalau tak dihalalkan harta tu, tak boleh masuk syurga tau. Jadi kena bayar. Kalau boleh bayar hutang-hutang yang ada. Kalau kita hutang, orang kata tak bayar-bayar, tak apa. Tapi rasanya macam tak kata tak apa kan. Katanya kena bayar balik kan. So kena bayar balik lah. Okay, yang ketiga tadi, mungkir janji. Okay, antara 3 perkara yang tak boleh kita lakukan, kerana itu menjatuhkan kita dalam kategori orang munafik. Kalau dia cakap, dia bohong. Kalau dia janji, dia akan tak tepati. Kalau dia khianat, kalau dia
amanah, diberi amanah, dia khianat. Itu antara tiga sifat orang munafik. So jangan kita, satu pun jangan. Kalau boleh satu pun jangan. Sebab kita bukan orang munafik, kita orang mukmin. Tadi yang first saya kata. Yang kedua, jangan kita mengumpat. Jangan kita mengumpat. Tapi Ustazah, saya cakap benda yang benar ni. Pun tak boleh juga. Mengumpat tu benda benar lah kan. Kalau benda tu bedek, means dia bohong. Sama je sebenarnya. Kalau benda tu benar, namanya mengumpat, namanya ghibah dalam bahasa Arab. Tapi kalau dia cakap benda yang tak betul, itu namanya dusta, itu namanya bohong. So dua-dua pun tak boleh buat. Okay, ada cerita yang mana Rasulullah SAW bersama dengan isterinya, Sayyidatina Aisyah, dekat rumah. Ada satu sahabat wanita datang ke rumah Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah. Orangnya agak pendek lah, agak comel sikit. Jadi masa sahabat tu dah keluar, Sayyidatina Aisyah berkata dengan Rasulullah, cakap, just comment, just benda yang macam kita nampak benda tu, kita nampak dia cakap lah, pendeknya wanita tu, pendeknya dia, macam gitu, cakap macam gitu, pendeknya dia. Rasulullah kata, ya Aisyah, engkau telah ghibah. Engkau telah ghibah ya Aisyah. Habis Sayyidina Aisyah katalah, saya cakap benda yang betul kan, macam gitu. Konon-konon lah, bukannya saya cakap macam gitu, bukannya maksudnya Sayyidina Aisyah cakap itu. Kata Sayyidina Aisyah, aku cakap apa yang ada pada diri dia. Dia kan memang pendek. Tapi Rasulullah kata apa? Kalau dia dengar and dia tak suka, itu bermaksud engkau telah ghibah. Suka tak kalau kita cakap, kalau orang kata kita ni pendek? Contohnya kalau kita pendek. Pendeknya awak. Tapi in a way macam, kalau kita terasa hati, itu kan ghibah. Macam awak ni comot-comot lah, macam itu example. Comot-comot tu apa? Kata comot-comot tu apa? Cantik lah tu kan. Kononnya lah, tapi bahasa cute dia comot-comot lah gitu kan. Comel-comel gitu kan. Jadi tak boleh cakap benda yang walaupun benar tapi dia sakitkan hati kita, itu considered ghibah. Tak boleh cakap benda macam itu So kalau kita mengumpat dengan orang, okay, kita kena minta maaf. Sebab nanti ke akhirat nanti semua akan nampak. Okay, apa yang kita cakap dengan orang, belakang orang tu pun akan diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita kena minta maaf lah nanti kita ada sesi maaf-maaf kat sini insya-Allah. Okay, yang keempat, cakap yang tidak bermanfaat. Cakap yang tak bermanfaat. Macam mana itu Cakap yang tak ada manfaat lah. Means tak ada benda yang manfaat bila kita cakap benda tu. Example, hari ni hari Ahad ya. Dia tak ada manfaat. Dia macam okay, jadi apa dia punya manfaat dia? Kalau tak ada manfaat, jangan cakap benda tu. Sebab tu ulama-ulama dulu, kalau tak ada benda nak cakap, dia akan diam. Dan diam dia is dia berzikir kepada Allah. Dia diam, dalam hati dia akan zikir. La ilaha illallah, subhanallah, Allah. Dia akan zikir. Kita nampak dia diam, tapi dalam hati dia sebut la ilaha illallah. Nampak bibir tak gerak kan? Sebab la ilaha illallah paling senang untuk kita zikir tanpa gerakkan bibir pun. So orang nampak kita macam tengah duduk-duduk, tapi actually kita tengah la ilaha illallah, la ilaha macam itu. Lidah kita yang berzikir. So itu dianjurkan. Kalau tak ada benda nak cakap, kita berzikir kepada Allah. Dan paling afdal zikir ialah la ilaha illallah. Nanti ada cerita. Ada satu hadis ni, ada cerita kenapa dianjurkan untuk kita membaca la ilaha illallah. Okay, kalimah la ilaha illallah. Yang kelima, kita jangan namimah, jangan menghasut. Okay, ini bukan nama orang Kalau ada nama orang, nama namimah, harap tukar. Okay, jangan namakan anak dengan nama Namimah. Sejapnya Namimah macam gitu. Tapi nama dia Aminah lain. Kita panggil dia penghasut, comelnya penghasut macam gitu. Mana boleh gitu. Okay, maksudnya kena tahulah nak nama yang style tapi kena tahu dia punya meaning dia. Okay, kalau misal kata parents tak tahu, ibu bapa tak tahu, tapi kita dah besar, kita tahu yang kita punya nama tak baik, kita boleh tukar lah. Atau kita tukar nama gelaran lah. Maksudnya kalau tak ada makna nama tu, jangan pakai nama tu. Okay,
Jangan kita menghasut. Menghasut tu maksudnya kita tahu orang tu tengah gaduh, kita batu api. Menjadi batu api tak boleh. Okay, jangan jadi batu api. Sebab orang yang batu api ni dia akan masuk neraka. Ada hadis yang Nabi mengatakan orang yang menghasut ya menjadi batu api, dia akan masuk dalam api neraka. Okay. Yang keenam, khianat. Jangan kita khianat. Sebab tadi I said to you ada 3 tanda orang yang munafik. Dia antaranya bila diberikan amanah dia khianat. Saksi palsu. Jangan gunakan lidah kita untuk menjadi saksi palsu. Kenapa? Sebab saksi palsu ni bila kita disuruh untuk datang ke mahkamah. Contohnya, kalau zaman dulu contohnya kalau sesiapa bukan dikategorikan, dituduh. Siapa yang dituduh telah berzina, perlu untuk mendatangkan 4 orang saksi. Di zaman dulu zaman dulu kalau ada orang berzina, perlu untuk mendatangkan 4 saksi untuk menjatuhkan hukuman zina. Faham? Kalau tak ada 4 orang saksi tu, terlepaslah dia. Tapi kalau dia betul buat, dekat akhirat nanti kena. Tapi kalau dekat dunia, ada 4 saksi tu yang betul-betul nampak perkara tersebut, maka dibolehkan jatuh hukuman. Maksudnya dia boleh kena sebat ataupun kena rejam. Okay? Dan 4 saksi tu mesti kena saksi yang betul, sahih, bukan palsu. Sebab dia sakit hati dengan orang tu, dia pun cakap memang dia buat. Padahal kita tak nampak pun. Sebab tu orang yang saksi ni ada kategori dia, bukan sembarang-sembarang. Maaf kata, kalau memang disabitkan dia dituduh untuk berzina, orang yang saksi tu mesti kena lihat memang dah nampak perkara tu terjadi. Perkara tu apa? Maksudnya dukhul. Berlakunya dukhul. Berlakunya penetration. Maaf kata nampak jelas. Bukan nampak dia konon-konon dia cuma just hugging je. Itu bukan zina. Itu bukan zina, itu maksiat. Berzinah tu maksudnya berlakunya dukhul antara perempuan dan lelaki. Itu baru boleh jadi saksi. Kalau tak nampak benda tu, cuma nampak benda lain, tak boleh cakap kita nampak benda tu. Kita nampak A, cakap A. Saya nampak A, tapi saya pun nampak tapi saya pun nampak. Tak boleh gitu. Sebab kalau kamu kata tapi saya pun nampak, tapi kamu tak nampak, itu bohong. Itu bohong. Cakap benda yang betul. Kalau kamu jadi saksi yang betul. Sampaikan berita bohong. Zaman sekarang senang je. Okay, senang sangat. Sekarang kita WhatsApp je. Cakap, Ibu Boni macam gini. Send. Satu Singapura tahu. Padahal benda tak betul. Jangan sebarkan benda yang tak betul. Jangan sampaikan benda yang tak betul. Sebab apa tahu? Sebab kalau kita sebarkan benda tak betul, tak mampu minta maaf, orang tu dah meninggal, sampai hari kiamat kita kena tunggu untuk minta maaf dengan dia. Macam mana tu? Hati-hati Jangan maki dan caci di hadapannya. Kita nampak orang kita tak suka ataupun orang tak suka kita. Jangan makilah, jangan maki. Dalam hati pun tak boleh dalam hati pun tak boleh. Tak boleh dalam hati. Tak boleh lah. Sebab orang mukmin bukan macam gitu. Orang mukmin kita mendoakan. Orang buat kita macam-macam pun kita kena doakan. Itu tanda orang mukmin yang sejati. Jangan ejek orang. Okay, jangan ejek orang. Jangan hina orang. Okay. Jangan laknat orang. Jangan panggil orang kafir. Okay. Tuduhan palsu sama juga. Jangan sama macam saksi palsu. Jangan tuduh orang benda-benda yang tak betul. Jangan kita mendoakan agar celaka. Celakalah dia. Celakalah engkau. Maaf kata. SIAL. Kamu. Tak boleh. Itu tak boleh. Cakap benda kotor. Tak boleh. Cakap benda kotor tu apa? Cakap benda yang bukan lah. Benda-benda yang tak ada manfaat. Okay? Jangan kita bergaduh. Kita gunakan lidah kita untuk jangan bergaduh. Okay? Jangan bentak ataupun jangan bantah bila orang sedang bercakap. Kalau orang tengah cakap, kita diam. Kita cuba diam, dengar dulu.
Okay, kalau dia cakap non-stop, baru kita boleh cakap maaf saya nak cakap boleh tak macam itu. Kalau dia cakap non-stop cakap, kita pun nak cakap juga kan, kita punya nak clarification juga macam gitu. So jangan bentak, jangan bantah bila orang sedang cakap, sebab itu bukan sifat yang baik. Okay, jangan suka buat musuh. Dekat sini saya rasa semua tak musuh lah, semua akhwat fillah insya-Allah sisters sampai syurga insya-Allah dan jangan sampuk dalam hal yang tidak ada kaitan, tak ada kaitan dengan kita. Example, kita nampak ada construction worker kat sana tengah apa gitu, habis kita sibuk apa ni, tengah buat apa ni, itu bukan tak ada kena mengena. So tak payah sampuk benda yang tak ada kena mengena kita. Okay, jangan hidup jangan apa tak, saya tak suka cakap gitulah. Jangan kita ambil tahu tentang benda yang tak ada kena mengena kita. Yes, jangan ikut campur, sebab nanti banyak benda lah perkara tak ada manfaatnya. Tak ada manfaat. The more we know things, sebenarnya nanti kita akan banyak fikiran kan, tak payah tahu. Kita uruskan diri sendiri. Kita hidup dengan apa yang kita tahu. Okay, kita tanam niat yang baik. Kita niat, ya Allah, aku hidup ni untuk kamu, aku amal untuk kamu, ibadah untuk kamu, macam itu. So orang nak buat jahat ke, nak buat baik ke apa, kita akan tak terasa, kita akan affected with that. Okay, lagi 2 slide insya-Allah. Okay, Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Okay, sesungguhnya innal abda la yatakallamu bil kalimati, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan sesuatu perkataan ma yatabayyanu fiha, okay, dengan yang tidak dia fikir. Okay, ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar. Okay, sehingga dengan perkataan tersebut dia terjerumus ke dalam api neraka. Okay, ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Okay, yang bermaksud sehingga dengan perkataan tersebut dia terjerumus dalam api neraka yang jaraknya lebih jauh daripada timur dan barat. So maksudnya dalam. Ada Habib Ali Zainal Abidin pernah berkata, ada orang dia punya azab dia bila dia dilemparkan dalam api neraka, dilemparkan dengan muka dulu. Maksudnya muka dulu yang jatuh dalam api neraka, disebabkan mulut dia tak tahu nak tapis, lisan tak tahu nak jaga. So antara azab orang yang tak jaga lisan, dia akan campakkan dalam api neraka muka dulu. Sebab lisan kan ada kat muka kan, so muka dululah. Ada orang diazabkan dalam api neraka tangan dulu, ada kaki dulu, ada badan dulu. Tapi untuk orang yang tak menjaga lisan, untuk orang yang suka berbohong, untuk orang yang tidak menepati janji, untuk orang yang cakap benda-benda bukan-bukan, lidah dia akan masuk dulu. So untuk masuk lidah dulu means kepala kena masuk dulu, terbenam dekat api neraka, muka dulu. Kira orang kata when you fall flat on your face kan, macam gitu. Dicampakkan dengan muka dulu, means muka masuk dulu lah. So bahayalah. Kita naklah masuk neraka insya-Allah, supaya tak masuk neraka kita. Okey, kesimpulan. Okey, lidah adalah anggota yang paling banyak dan paling besar terjebak dalam kejahatan. Okey, lidah boleh membuat seorang diangkat darjatnya dan dijatuhkan darjatnya. Kalau kita cakap benda yang baik, kita akan diangkat darjatnya. Kalau kita cakap benda yang tak baik, kita akan dijatuhkan darjatnya. Okey, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya itu Muaz ibn Jabal. Okey, Muaz pernah berkata, ya Allah, ya Rasulullah, pesankan kepadaku, sampaikan aku satu pesanan. Okey, Rasulullah kata apa? Ya Muaz, ini Rasulullah menunjukkan lidahnya yang mulia. Lidah ini jaga. That is a very simple advice. Rasulullah kata dengan Muaz,
jaga lidahmu. Antara perkara yang Nabi sampaikan kepada Muaz, jaga lidahmu. Gitu. Okay, last sekali. Amalan ulama dan para salik agar hati tidak mati. Okay. Kita dianjurkan, digalakkan untuk membaca. This one is not inside the slide. This one is not inside the book. Okay. Tak ada dalam buku Okay. Dalam ni tak ada dalam buku. Ni don't have inside the book. Tak ada. Tak ada. Yang ni tak dalam buku. So nak ambil apa boleh. Okay. Antara amalan ulama dan para salik agar hati tidak mati ialah membaca Ya Hayyun Ya Qayyum La ilaha illa anta. Membaca setiap hari, every day 40 times. 40 times. Okay. Di antara waktu fajar dan solat subuh. Kalau kita mampu. Kalau tak mampu, okay, kita baca Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim. Kalau kita baca 100 kali, seolah-olah kita akan dosa-dosa kita akan diampunkan, walaupun dosa-dosa kita sebanyak macam dalam buih lautan. Okay? Ada Ya Hayyun Ya Qayyum? Ada Okay, saya salah, maaf Ya Hayyun Ya Qayyum, kita kalau boleh kita halaman 75. Okay, dalam siapa yang tengok live, bukunya page 75. Okay, page 75, yang mana para ulama dan para salik menasihatkan. Okay, kalau tak nak hati mati, sebut perkataan ni ataupun amalkan amalan ni. Ya Hayyun Ya Qayyum La ilaha illa anta. Para ulama dahulu pun dia takut kalau hati mati. Bukan hati keras pun tau. Hati mati pun dia takut. Hati keras pun lagi dia takut. Kalau hati dah keras, hati akan mati. So in order not to mati hatinya, kita dianjurkan untuk berselawat. Kalau badan kita perlu makanan untuk hidup, hati kita, roh kita pun perlu makanan, iaitu zikir. So kalau kita ni sering-sering nangis, sering-sering sedih, sering-sering depres, itu bermaksud roh kamu sedang kelaparan. Roh kamu sedang inginkan makanan roh, iaitu zikir. So kalau kamu rasa depres kan, kalau kamu rasa sedih, kamu kena check dulu. Mungkin bukan ada saka. Maksudnya bukan something wrong. Kamu kena kasih makan dulu roh kamu. Kasih makanan roh, iaitu zikir dulu. Kalau masih larut, then baru boleh pergi check up lah, kalau nak pergi check up. Apa tu? Oh, taklah. Tapi selalunya manusia ni dia senang rasa sedih disebabkan roh dia tak cukup makanan roh. Tak cukup zikir. Orang yang banyak zikir, jarang hati dia galau. Yes. Jarang hatinya sedih. Tapi sedih itu diperbolehkan kalau kita sedih sebab banyak dosa, boleh. Sedih nangis untuk Allah, boleh. Itu boleh. Tapi sedih saya itu alamak. Itu lagi satu program lah. Itu tak habis kat sini. Yelah macam gitu. Kalau kita punya hati tak nak mati, tak nak keras, kita kena amalkan baca Ya Hayyun Ya Qayyum. Okay. Nanti saya akan cerita pasal yang La ilaha illallah tu next month lah. Tak cukup masa ni. Ke cukup? Tak cukup nak balik nanti. Saya share sikit lah. Kenapa kita dianjurkan untuk membaca La ilaha illallah? Kerana dalam hadis Nabi yang mengatakan akan banyak golongan, ni saya tutup sebab dah habis. Akan banyak golongan daripada umat Nabi Muhammad SAW masuk dalam api neraka.
Okey, di yaumil mahsyar nanti, di yaumil kiamah nanti, ada banyak golongan daripada golongan umat Nabi Muhammad yang akan masuk dalam neraka. Okey, jadi untuk mereka yang tak dapat syafaat Nabi, okey, sedihlah sebab kita semua mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Jadi ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat, kita kena ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang pertama yang akan masuk dalam syurga. Okey, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang pertama yang akan masuk dalam syurga. Dan kita umatnya merupakan umat yang pertama yang akan masuk dalam syurga. Tapi tak semua orang masuk dalam syurga. Ni kena ingat. Kenapa? Sebab kita banyak dosa. Kan? Cuma mereka yang dapat syafaat Nabi, yang mana Allah kasih merezekikan masuk dalam syurga, dimasukkan dalam syurga. Yang kita ni, okey, yang tak dapat syafaatnya, atau mungkin kita ni banyak sangat dosa, kita akan masuk ke dalam api neraka. Tapi akan dikeluarkan balik. Sebab kita beriman kepada Allah. Kan? Okey, cerita dia macam ini. Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat dan mengetahui masih lagi ada banyak golongan umatnya masuk dalam api neraka, Nabi Muhammad bersujud kepada Allah. Okay? Nabi Muhammad bersujud kepada Allah dan meminta kepada Allah SWT. Ya Allah, sekiranya kalau ada di kalangan umat aku yang masih ada dalam api neraka, namun masih memiliki keimanan sebesar biji kurma sekalipun, engkau bebaskanlah dia. Engkau keluarkanlah mereka. Macam gitu. Jadi Allah kata apa? Aku perkenankan doamu ya Muhammad. So Nabi Muhammad keluarkan berkat pertolongan doa Nabi Muhammad, banyak jutaan, ribuan orang yang keluar daripada api neraka walaupun iman dia sebesar biji kurma saja. Macam gitu. Okey, dan Nabi Muhammad tahu lagi. Ada masih banyak lagi umat Nabi Muhammad dalam api neraka. Masih banyak lagi. Terlalu banyak. Antara umat yang terbanyak mungkin kita lah. Okay? So banyak di kalangan umatnya masih dalam api neraka. Jadi Nabi Muhammad sujud kepada Allah lagi. Menangis kepada Allah. Ya Allah, sekiranya kalau ada lagi di kalangan umatku yang ada dalam api neraka, tapi mereka masih memiliki keimanan walaupun sebesar biji zarah pun. Biji sawi pun, kau keluarkanlah dia. Kau keluarkanlah mereka. Lalu Allah pun keluarkan dia. Keluarkan mereka lah banyak orang yang walaupun keimanan dia sekecil biji zarah pun dikeluarkan. Berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita ni dihukum dulu, tapi sebabkan kita memiliki keimanan, kita dikeluarkan juga hasil sebab Nabi doakan kita. Nabi menangis untuk kita. Nabi nangis untuk kita tahu. Ini hadis yang betul lah. Ini bukan hadis BDN. Ini betul. Ini yang akan jadi. Tapi Rasulullah dah bilang kita. Untuk apa? Untuk memotivasi. Okay, last kali. Lepas tu, dah keluar banyak orang. Rasulullah tetap bersujud lagi. Rasulullah tetap bersujud di bawah arasy Allah dan menangis. Kali ni lagi lama. Rasulullah sujud dan menangis kepada Allah, memohon kepada Allah. Ya Allah, sekiranya last kali doa Rasulullah, ya Allah, kalau ada di kalangan umatku dalam api neraka yang tak ada amal sekalipun, satu amal pun tak ada, satu ibadah pun tak ada, tapi yang pernah menyebut kalimah la ilaha illallah sekali dalam hidup dia, kau keluarkanlah dia. So Allah perkenankan. Sebab mula-mula Allah kata, ya Muhammad, telah banyak di kalangan umatmu aku keluarkan. Dah banyak dah. Apa lagi yang kau nak? Macam itu. Apa lagi yang kau nak? Dah banyak sangat aku keluarkan. So Rasulullah minta macam itu. Rasulullah minta, ya Allah, ada kalangan umat aku tak ada amal pun, tak ada ibadah pun, tapi dia pernah menyebut kalimah la ilaha illallah dalam seumur hidup dia. Kau keluarkanlah dia. So Allah perkenankan dan keluarlah banyak orang yang tak ada ibadah sekalipun tapi pernah sebut la ilaha illallah.
So kita, that's why I said, saya pernah cakap, kita kena rajin cakap la ilaha illallah. Semoga dengan berkat, dengan asbab kita sebut la ilaha illallah ni menjadi penyelamat kita di akhirat nanti. Kita tak tahu kita masuk syurga atau tidak. We don't know we can get the syafaat ke tidak. Tapi kalau kita cakap la ilaha illallah, kita confirm masuk syurga, confirm. Cuma lambat ataupun cepat je. Okay? Itu saja cerita tentang la ilaha illallah. Gunakan lidah kita untuk sebut la ilaha illallah. Perbanyakkan. Sebab semoga akhir hayat kita mampu untuk menyebut la ilaha illallah. Itu sebaik-baik zikir, itu sebaik-baik. Kita hafal ribuan zikir macam mana pula. Kita hafal banyak-banyak perkara sekalipun, kalau tak sebut la ilaha illallah memang sayang lah. Sayang. Okay? Sebab yang akan menyelamatkan kita dekat dalam api neraka nanti adalah kalimah la ilaha illallah. Dan juga dengan pertolongan Allah dan pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Ya. Saya rasa itu saja pada hari ini. Ada soalan? Biasanya kalau tanda di kampung itu baca la ilaha illallah kan keras, cepat gitu lah. Hmm. Jadi la-nya cuma satu ketukan itu bukan 2, 4 atau 6 gitu. Macam mana tu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Terlalu cepat. La ilaha illallah. Macam mana tu? Kalau la kan dia cuma mat asli je. So 2 harakat lah. La ilaha illallah. Boleh lah itu. Oh. Okay. Itu saya tak ada masalah sebenarnya. Sebab cakap laju kan. Untuk zikir kan. Boleh lah. Kita pun kalau kita dah biasa, kan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Boleh apa? Kita boleh baca. Tapi kalau bagus kita dapat baca dengan perlahan, kita dapat bila kita sebut la ilaha illallah tu, kita meyakini makna dia. La ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Macam gitu. Kalau cepat sangat, bukan tak boleh. Boleh sebenarnya. Sebab itu kan amalan yang konon, contoh kita dalam perkumpulan. Yang mana kumpulan tu kita diwajibkan. Sebab kalau kita bai'ah kumpulan, kita wajib untuk buat amalan kan. Example contohnya. Dan sekali kita kena baca 1000 la ilaha illallah. Takkan kita dah baca la ilaha illallah. Tak buat kerja kat rumah nanti, kan? Kalau boleh paling afdal kita baca yang sederhana kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh. Tapi bukan tak boleh tau, boleh. Boleh. Sebab ada orang dia memang dah diwajibkan untuk membaca la ilaha illallah tu lebih daripada 1000 kali. Contohnya ada apa ustaz atau syekh kasih dia, ijazahkan dia, kamu kena baca la ilaha illallah 100,000 kali contohnya. Mungkin amalan dia untuk diri dia, bukan orang lain, dia seorang. So dia kena baca la ilaha illallah untuk cepat kan. Asalkan baca. Yang penting bacaan la ilaha illallah tu adalah untuk hati kita yakin yang Allah tu satu, tiada Tuhan selain Allah. Macam gitu. Ya? Okey, ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya tutup majlis. Doa. Abang kamu. Siapa namanya? Sunarti dan ada 2 orang. Sunarti dan Sunardi dan Paiti. Takut tulis boleh. Kamu SMS saya takut nanti salah baca pula. Takut sampai pada orang lain pula nama. Sunardi dan Paidi. Okey, maaf
Okey, kita bacakan suratul Fatihah sebagai niat syifa, okey. Sebagai niat syifa kepada abang ibu Boni, iaitu Sunardi dan juga Paidi. Okey. Ala hazihi niyah wa ala niyati salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, saya doakan semoga abangnya Sunardi dan Paidi sihat-sihat selalu. Ada operation ke macam mana? Dah sakit je lah. Okay, semoga sakit tekak. Okay. Semoga abangnya diberikan kesembuhan diberikan kemudahan lah insya-Allah. Semoga tak sakit-sakit selalu insya-Allah. Kita pun doakan untuk yang lain kat sini, kalau siapa yang ada hajat, siapa yang ada sakit, kita doakan juga semoga disembuhkan, diberikan kesembuhan. Kalau siapa yang ada kesusahan dalam hidupan tu, kita doakan supaya dipermudahkan segalanya lah insya-Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau kita doakan untuk orang lain, insya-Allah malaikat akan doakan untuk kita. Jadi malaikat doakan kita semua ni. Alhamdulillah. InsyaAllah. Jadi kita tutup majlis saya boleh Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bulan depan insya-Allah. Baik.